yang sampai hari ini dalam Quran pun sebut Allah akan tunjukkan dia punya jasad tu terselamat, mumia dia Ramses II kan. Boleh kita tengok hari ni. Saya tak tahu berapa harga muzium sekarang. Kalau dulu RM25 zaman saya, dan ni mungkin mahal lagi. Boleh tengoklah macam-macam Fir'aun, Tutankhamun ada, Amunhotep ada, Ramses II ada. Ni jenis Fir'aun zaman dulu. Tak semua Raja Mesir tu gelaran dia Fir'aun. Dia ada tahun sekian-sekian baru gelaran tu bermula. Dan bila kata Fir'aun ni, bila orang sebut Fir'aun ni, dia satu, dia jadi skeptik. Dia orang nampak Fir'aun Nabi Musa terus. Bila kita kata, oh Fir'aun ni jadi macam ni, bila sebut Fir'aun tu dia jadi skeptik. Fir'aun Musa tu je ada dalam kepala kita. Seolah-olah raja lain tu bukan Fir'aun. Hak lain pun gelaran sama. Sebab dia bukan nama, dia gelaran bagi pemerintah. Fir'aun. Macam An-Najasyi. An-Najasyi tu nama ke gelaran? An-Najasyi tu gelaran bagi pemerintah Habsyah. Nama dia siapa? Kalau zaman Nabi, Asamah Asamah bin Abjar. Macam juga Raja Rom. Raja Rom gelaran dia apa? Raja Rom, Kaisar ke? Kaisar bukan Parsi. Heraklius. Kalau Parsi baru Kaisar. Apa lagi gelaran-gelaran lain yang kita? Contoh Malaysia yang di Pertuan Agong, tapi bukan nama dia. Nama dia mungkin Tunku sekian-sekian, Tunku sekian-sekian. Jadi gelaran bila dia naik jadi agung, yang di Pertuan Agong tu bukan nama, tu gelaran dia. Jadi tinggalkan skeptik Fir'aun yang ada, hanya merujuk kepada Fir'aun Musa. Sebab Fir'aun tu banyak. Fir'aun tu, Fir'aun ni, Fir'aun tu, Fir'aun ni, tu nama dia. Baik. Lepas Nabi Musa, ada Nabi apa lagi? Hak besar-besar lah. Hak besar-besar. Hak kita boleh tengok perangai umat dia tu masih ada lagi sampai sekarang. Nabi apa lagi agak-agak? Contoh Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf, kisah dia unik. Sebab satu-satunya surah dalam Quran, surah Yusuf yang tak bercampur dengan Nabi lain. Betul tak? Bila tuan-tuan baca surah Yusuf, dari awal sampai akhir cerita Nabi Yusuf saja-saja, tak campur Nabi lain. Tapi kalau surah Ibrahim, ada tak cerita Nabi lain? Ada tak cerita Nabi lain dalam surah Ibrahim selain daripada Ibrahim sendiri? Ada. Dalam surah Nuh, ada tak cerita Nabi lain? Ada. Dalam surah Hud, ada cerita Nabi lain. Dalam surah Muhammad sekalipun, ada cerita Nabi lain. Tapi satu-satunya yang tak terusik dengan kisah Nabi lain, Nabi Allah Yusuf. Daripada awal sampai 110 ke 111 surah Nabi Yusuf? Tuan-tuan, 110 ke 111? Okey. Dalam tu, kisah suka duka seorang manusia. Ada cerita sedih, ada cerita gembira, ada cerita dikhianati adik-beradik, ada cerita dendam, ada cerita dipenjarakan, ada cerita diberi ilmu, ada cerita kesabaran. Macam-macam kisah hidup sebagai seorang manusia. Nabi Allah Yusuf pernah dikhianati oleh adik-beradik sendiri. Hari ini ramai dah orang yang mengkhianati adik-beradik dia. Ramai dah orang buat khianat kepada adik-beradik. Ada semata-mata kerana pusaka dia mengkhianati adik-beradik dia. Ada semata-mata kerana nak tukar nama, harta tertentu, tanah tertentu, dia khianat adik-beradik dia. Ada yang sampai dengki dan dendam, dia santau, dia bomohkan adik-beradik dia. Ada, tuan-tuan. Benda ni tetap akan berlangsung. Dibuang dalam perigi, dibunuh, direka, macam-macam cerita atas diri dia, difitnah. Akhir sekali Allah membantu dia. Walaupun dia asalnya dipelihara oleh Al-Aziz kan, sebagai anak angkat, kemudian terfitnah dengan konon-kononnya nama apa? Mak angkat dia tu? Mak angkat dia nama apa?
Zulaikha, Quran tak cerita pun nama tu kan. Tapi macam-macam lah keluar. Zulaikha sama macam Habil Qabil. Kita popular lah kalau cerita, oh apa dia anak Adam yang berbunuh-bunuh tu Habil dan Qabil. Bila baca ayat Quran jumpa tak kalimah Habil dan Qabil? Tak ada pun kalimah Habil, kalimah Qabil. Sebab tu adalah nama-nama Israiliyat. Dalam Taurat ya ada Habil dan Qabil, tapi kita guna tu nak bagi faham. Tapi kita tak boleh nak menetapkan itu adalah confirmation dan kepastian. Oh, confirm memang nama dia Habil, confirm nama dia Qabil. Tak boleh. Sebab dia Israiliyat. Tapi selagi mana ada orang yang belum masih mampu mendatangkan nama lain, guna pakailah untuk memudahkan penerangan. Tuan-tuan boleh lawan tu. Oh, bukan nama dia Habil, bukan dia nama Qabil. Dia tak boleh berhenti di situ. Kalau nak lawan, tuan kena datangkan nama lain yang lebih layak. Dah kalau bukan Habil, nama apa? Kalau bukan Qabil, nama apa? Dia tak boleh lawan saja. Bukan nama tu. Dia tak jadi dalam dunia akademik lagu tu. Dunia akademik, bila kita cabar, kita kena datangkan nama lain yang kita berasa lebih betul. Walaupun berasa kita lebih betul, kena dengar dulu. Nama lain ialah, contohlah, nama lain agak-agak nama apa? Bagilah senang-senang. Takut saya bagi orang gelak pula. Konon-kononnya bukan Habib, bukan Qabil, dia nak datangkan nama lain. Upin Ipin. Abang bagi, bukan saya. Bila dengar, hang ambil kat mana Upin Ipin ni? Betul lah hang nak buat pembetulan. Tapi Upin Ipin ni sumber dia dari mana? Tang mana mari Upin Ipin, dan hang rasa dia lebih berbaloi untuk dipercayai daripada Habil Qabil, tang mana? Kalau dia mampu mengemukakan hujah-hujah, dalil-dalil, tak ada masalah. Ni sebab aku tengok cerita Upin Ipin, aku rasa Upin Ipin. Lagu tu tak boleh. Sebab nama ni, kadang-kadang kita tak boleh nak dipersalahkan. Sebab kita tak hidup zaman tu. Mungkin nama tu sebenarnya dah betul, dan mungkin nama tu tak betul. Nama tak apa sebab dia tidak melibatkan akidah. Nama tidak melibatkan akidah. Tapi persoalan yang lebih besar, jangan isu-isu Israiliyat dibawa dalam perkara melibatkan akidah. Baik, zaman Nabi Allah Musa dah berlalu, zaman Nabi Allah Yusuf, mari zaman Nabi Allah Isa. Zaman Nabi Allah Isa, satu benda yang paling besar yang boleh menggugah akidah ialah bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan informasi yang sebenar berkaitan isu the crucifixion. Apa dia? Isu penyaliban. Kalau Allah tak buka kisah sebenar dalam Quran, mungkin, saya sebut mungkin, kita pun akan beranggapan yang kena salib tu siapa? Kita mungkin sama akan beranggapan yang kena salib tu Nabi Isa. Kalau Quran tak cerita, oh rupa-rupanya yang sebenar Nabi Isa Allah dah angkat. Kemudian orang yang mengkhianati itu ditasyabuhkan, dirupakan sama dengan Nabi Allah Isa, dan dia itulah yang disalib. Kalau Quran tak buka informasi ni, kita mungkin sama dengan saudara kita menganggap yang disalib itu adalah Isa. Tapi walaupun demikian, kenyataan Al-Quran, adakah orang-orang Kristian menerima? Mereka tetap tidak menerima. Mereka mengatakan tetap yang disalib itu adalah Isa. Inilah bahana dia bila kita tersilap informasi, kita tersilap cerita, boleh bawa pada akidah. Bila bawa pada akidah, ini soal yang besar. Sebab tu dalam soal Nabi Isa, kita orang Islam hanya menganggap Nabi Isa hanyalah seorang Nabi dan Rasul yang soleh, yang sekarang ini diangkat oleh Allah, sementara dia akan diturunkan kembali di akhir zaman. Tu akidah kita. Tapi orang Kristian yang mati di tiang salib ialah memang Nabi Allah Isa, mati 3 hari kemudian dihidupkan balik, kemudian diangkat, kemudian akan turun balik. Tu je beza. Turun sama turun, naik sama naik, cuma sebelum naik dia mati dulu 3 hari baru naik. Kita naik terus. Bagi dia yang di crucifixion, yang disalib tu siapa? Isa.
Kita yang disalib tu orang lain mengikut panduan Al-Quran, orang yang ditasyabuh, dirupa samakan dengan dia. Siapa dia kawan tu? Judas Iskariot, si pengkhianat. Baik, bila dua-dua turun, ni bermasalah ni. Kita pun yakin Nabi Allah Isa akan turun dan kita berasa dia akan menolong orang Islam. Kawan tu pun akan turun, akan menyebelahi dia. Patu lagu mana ni? Kita ada dua kelompok. Harap-harap kawan ni turun, kita berasa dia akan tolong kelompok kita. Hak tu pun mengharapkan dia akan masuk kelompok ni. Tapi perbezaan yang paling jelas, sekurang-kurang kita ada clue di mana dia nak turun. Di mana dia nak turun? Kalau dalam hadis, di mana Nabi Isa bakal turun? Di Palestin atau di mana? Di Palestin atau di Syam? Masjid yang bermenara putih. Umum kan, masjid menara putih. Tapi bila detect antara masjid yang bermenara putih ialah Masjid Umayyah kan, Masjid Dimash. Di situlah dikatakan akan turun Nabi Allah Isa. Tapi informasi daripada saudara kita, mereka tak ada ketetapan di mana Isa akan turun. Sekurang-kurangnya kalau mereka mengharapkan Isa turun, kalau kita di Syam, mereka akan mengharapkan di mana? Kalaulah kata nak reka-reka ni, agak-agak bagi orang Kristian, di mana tempat yang paling mulia dan sesuai untuk Nabi Isa turun? Walaupun benda tu tak ada information, tapi agak-agak di mana harap-harap bagi orang Kristian nak turun? Mungkin Palestin kan, tempat asal dia, tempat dia dilahirkan. Palestin lagi di mana? Mekah. Mekah tu jadi nampak Islami pula. Dia tak akan jadi lagu tu. Di mana? Vatikan. Nabi Isa nak turun Vatikan. Biar betul. Who is the real Vatikan? Who is the real Vatikan? Di belakang Vatikan tu ada siapa, tuan-tuan? Cuba kaji apa yang saya sebut ni, cari. Saya nak sebut ni dia jadi kontroversi lah. Nantilah saya tunjuk kepada beberapa orang tertentu, sebab benda ni benda besar. Dia bloodline yang paling dalam lagi, lebih daripada tu lagi. Dia ada lagi bloodline yang atas lagi pada Merovingian. Dia ada lagi beberapa, termasuk black pop dia. Baik, sekarang ni isu inilah yang perlu kita tangani dengan berkesan. Kita sekurang-kurangnya ada tempat, tapi mereka tak ada tempat. Wallahu alam lah, tak ada tempat di sisi kita. Mungkin kita tak tahu, tapi mereka ada informasi tersendiri dalam eskatologi mereka tentang tempat turunnya Isa alaihissalam. Dan kita juga dijelaskan bila Nabi Allah Isa turun, apa kerja dia. Dalam hadis, antara yang paling besar, apa tugas Nabi Isa? Antaranya, poin paling penting, bunuh Dajjal. Lagi, patahkan tiang salib, bunuh babi, menghapuskan cukai. Jadi adakah ini bentuk dia hakikat atau kinayah? Ramai juga bincang. Kalau kita kata hakikat, bunuh Dajjal, hakikat, ya boleh terima. Dia turun, bunuh Dajjal. Dia turun, patahkan tiang salib. Macam tak ada kerja lain. Cari tiang salib, repih. Cari tiang salib, repih. Cari tiang salib, repih. Ataukah ini kinayah? Ataupun bentuk majas? Bunuh babi. Adakah bunuh babi yang sebenar? Jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Atau ada makna tersirat lain di sebalik penggunaan kalimah membunuh babi? Menghapuskan cukai, tak pelik kita kata benda tu mungkin. Hapus cukai tu tak kira lah. Tapi yang selalu diperdebatkan, diperselisihkan, membunuh babi dan mematahkan tiang salib. Ni perlu penjelasan kan. Kalau kita ambil hakikat, jumpa palang salib, itulah kerja dia nya. Jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh.